فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita berkumpul untuk kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan salah satu ibadah yang disyariatkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan kepada kita semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini kita duduk berkumpul di dalam Masjid Bohok Temak untuk mempelajari bagaimana cara melaksanakan ibadah umrah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beradanya kita di dalam masjid ini pada pagi ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam catatan amalan saleh di dalam buku catatan amalan kita semua insya-Allah. Baik, kita akan masuk kepada perkara yang berkaitan dengan umrah, dan saya harap tuan-tuan jangan segan silu untuk bertanya apa-apa soalan yang menimbulkan kemusykilan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tangguh pada sesi lain, ataupun kita akan jawab. Kalau sempat kita semak, kita akan semak sekali lagi. Kita akan jawab selepas daripada di hujung majlis nanti insya-Allah. Baik. Bila saya ingat program kita terus sampai pukul 12 atau ada break ke apa? Tak ada break. Terus boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu bersama saya sampai pukul 12 boleh? Boleh nah? Kalau rasa jemu tu, tanya soalan. Itu saja cara nak hilang pada ngantuk. Kalau rasa jemu, tanya soalan terus. Insya-Allah dihilang ngantuk. Dan saya tak marah. Soalan macam mana pun saya tak kata apa. InsyaAllah kita tak akan sindir, kita tak akan kata apa-apa. Tanyalah. Kalau saya tak tahu, saya akan kata wallahu a'lam. Kalau soalan tuan-tuan tu tak patut sangat, saya akan kata tak payahlah majlis ni lah, soal di majlis lain. Nah, jadi insyaAllah kita akan cuba belajar. Saya mengharapkan bila tuan-tuan keluar dari masjid ni sekejap lagi pukul 12, kita reti, kita tahu bagaimana cara melaksanakan umrah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul berdasarkan huraian penjelasan daripada ulama. Baik, kita tengok satu persatu. Pengertian umrah, apa yang dimaksudkan dengan umrah? Maka umrah yang dimaksudkan dengan umrah apabila kita sebut umrah ataupun kita sebut umrah, sama ada dengan dhammah ataupun sukun huruf mim. Kalau sukun kita sebut sebagai al-umrah, kalau dhammah kita sebut sebagai al-umrah. Kedua-dua sebutan itu membawa maksud az-ziarah. Ziarah. Itu maksud dia. Manakala dalam bahasa Arab, dia ada satu lagi perkataan daripada perkataan yang sama tetapi berbeza timbangan dia, iaitulah al-imarah. Al-imarah berlawanan kepada dari perkataan meruntuhkan. Jadi imarah membawa maksud memakmurkan. Dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Melayu biasa guna perkataan imarah. Apa dia kita guna? Imarah masjid. Mengimarah masjid maksudnya memakmurkan masjid. Oleh yang demikian, kita sebahagian para ulama menyebut bahawasanya umrah ni mengandungi maksud mengimarah atau memakmurkan rasa kasih dan sayang dengan menziarahi al-baitul atiq, iaitulah menziarahi Kaabah kerana sayang dan cintakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni saya ingat saya sebut definisi ni kerana saya tengok definisi yang setakat yang saya baca yang paling indah. Dia menceritakan, dia mentakbirkan seseorang bila dia nak pergi umrah, apa yang ada dalam jiwa dia. Kenapa kita pergi umrah? Kenapa kita kalut nak pergi umrah yang mana antara amalan dia tawaf, antara amalan dia sa'i? Kenapa? Kerana cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke Baitullah, kita menyuburkan, kita memakmurkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan maksud yang lain. Bukan kerana nak pergi cari tiang jin. Bukan nak cari tiang jin, tak? Ada orang Melayu pergi Mekah cari jin. Allahu akbar. Apa punya teruk, rosak kefahaman. Sebab tu balik dari melaksanakan haji, balik dari melaksanakan umrah, dia tak dapat haji mabrur, tak dapat. Dia tidak dapat umrah yang makbulah. Tak diterima umrah dia.
Kerana dia pergi melaksanakan haji, dia pergi ke Mekah, dia penuh jiwa dia, akal dia diserabuti dengan khurafat dan syirik. Sebaliknya kita pergi melaksanakan umrah kerana kita nak memakmurkan, kita nak mengimarahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sebut, inna tawafa bil bait wat tawafa baina as-safa wal marwa. Sesungguhnya tawaf di Kaabah, tawaf maksudnya sa'i di antara Safa dan Marwa, liiqamati dzikrillah, untuk melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tawaf, dengan kita sa'i, semua benda yang kita buat tu kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana rindu dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan semua perkara itu. Ini sebahagian daripada definisi umrah yang disebut oleh para ulama. Sebahagian ulama yang lain ada yang menyebut yang dimaksudkan umrah iaitulah beribadah kepada Allah dengan melakukan tawaf di Kaabah, sa'i antara Safa dan Marwah, demikian juga menggunting atau mencukur rambut. Sebahagian ulama kata itu maksud umrah. Dan umrah ini disyariatkan sepanjang tahun, disunatkan memperbanyakkannya. Umrah berbeza dengan haji. Haji dia ada bulan haji. Kalau bukan bulan haji, dia tak boleh buat haji. Rabiul Awal, boleh buat haji Rabiul Awal. Boleh tak buat haji dalam bulan Rabiul Awal? Tak boleh, pasal bukan masa dia. Tapi boleh tak buat umrah dalam bulan Rabiul Awal? Boleh. Bila-bila masa pun boleh. Hatta dalam bulan haji pun boleh buat umrah. Nabi SAW ketika berada di Madinah, setelah berlakunya hijrah, Nabi melaksanakan 4 kali umrah, dan keempat-empat umrah Nabi lakukan di dalam bulan Zulqa'dah. 4 kali umrah setelah Nabi berhijrah. Bukan maksud 4 kali saja Nabi buat umrah. Tidak mustahil Nabi pernah buat lebih daripada itu ketika Nabi berada di Mekah, sebelum berlaku peristiwa hijrah. Bahkan haji pun ada bukti yang menunjukkan Nabi pernah buat haji sebelum haji wada'. Kerana ada riwayat yang menunjukkan sebahagian orang Arab ni tuan-tuan, kalau Quraisy, mereka kalau berwukuf, mereka tidak wukuf di Arafah sebelum Nabi buat haji. Maksudnya sebelum Nabi buat haji wada' tu, ketika di Mekah, orang Quraisy ni dia beranggap wukuf di Arafah ni untuk orang-orang bukan Quraisy, orang-orang Arab yang tak berapa nak hebat macam Quraisy. Jadi kalau orang Quraisy yang orang bangsawan ni ada kemuliaan, dia wukuf, dia tak duduk di padang Arafah, dia duduk di luar. Jadi ada riwayat yang menunjukkan sebahagian sahabat nampak ketika di zaman jahiliah, nampak Nabi duduk di Arafah. Nabi berada di Arafah pada hari wukuf di Arafah. Sehingga mereka mengungkapkan perkataan yang mereka pelik. Pasal Muhammad duduk di Arafah, sedangkan itu bukan kedudukan orang keluarga orang Quraisy. Sepatutnya duduk di luar daripada padang Arafah. Itu menunjukkan, sebahagian para ulama mengatakan itu menunjukkan Nabi ada melakukan haji sebelum Hajjatul Wada'. Tak apalah, yang penting haji setelah berlakunya hijrah, Nabi hanya melakukan sekali saja. Siapa tak keluar pula? Ada. Baik. Itu dari sudut pengertian dia. Demikian juga apabila seseorang memulakan haji ataupun umrah, maka wajib dia menyempurnakannya. Ini kita tuan kena tahu ni. Terutamanya orang mutawif ni yang bawa jemaah pergi haji ni. Haji dan umrah sepakat ke semua para ulama, termasuk dalam ijma' ulama, sesiapa yang dah masuk, dia dah berniat ihram, pakai ihram, dia pergi ke Mekah, dia tak boleh, katalah dia pergi ke Mekah bulan Ramadan, dia buat umrah dalam bulan Ramadan. Pergi-pergi dia tengok ramai sangat orang, dia serabut. Dia kata, tak jadi umrah, malah nak buat, batalkan umrah. Tak boleh. Dia mesti sempurnakan bagi habis. Dia kena tahallul, bagi habis sampai habis. Kalau tidak, dia balik ke kampung dia dalam keadaan ihram. Ihram dia tidak terangkat, hukum ihram tidak terangkat lagi pada dia.
Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk mula buat umrah ataupun haji, wajib disempurnakan. Ijma' para ulama, melainkan khilaf berlaku pada ibadah yang lain. Seperti contoh solat, boleh tak seorang bila dia masuk solat, Allahu akbar, betul rasa segan solat, tak jadi solat, keluar. Itu khilaf di kalangan ulama. Ulama beza pandangan. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh keluar. Tetapi bab haji dan umrah, kesemua para ulama sepakat, bila dah masuk dalam melakukan ibadah tu tidak boleh batal, tidak boleh ilgha', tidak boleh cancel, melainkan mesti disempurnakan. Cuma kalau dia boleh, kalau kita ada niat syarat lagi, kita akan cerita tentang niat syarat untuk ketika masuk di dalam ihram. Nah. Baik. Berikutnya, hukum umrah. Umrah adalah disyariatkan pada bila-bila waktu berdasarkan ijma' para ulama. Seperti yang saya sebut di awal tadi. Para ulama berbeza pandangan apakah hukumnya wajib. Umrah ni hukum dia apa? Majoriti masyarakat kita beranggapan hukum dia sunat. Tapi kita tengok apa sebenarnya hukum umrah ni. Saya sebut di sini sebahagian ulama berpandangan hukumnya wajib. Sebahagian ulama berpandangan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya maqam Ibrahim yang berada dekat dengan Kaabah. Barang siapa memasukinya, yakni memasuki Baitullah, dia menjadi aman. Menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajipan. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Cuba kita tengok, saya ada sebut nota kaki di sini. Sebahagian saya dah nyatakan tadi, sebahagian para ulama berpandangan hukum umrah ini adalah wajib, manakala sebahagian lain berpandangan tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib ini adalah pandangan Imam Malik, pandangan Abu Hanifah, demikian juga Ibnu Taimiyah dan selain mereka. Antara hujah mereka iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, yang mana Nabi pernah ditanya tentang umrah. Lalu Nabi SAW menjawab, Nabi pernah ditanya tentang umrah, awajibun hi, wahai Rasulullah, apakah umrah itu wajib? Lalu Rasulullah kata, la wa an ta'tamiru fahuwa afdal. Siapa yang nak berumrah, maka dia lebih utama sahaja. Maksudnya sunat. Kerana itu sebahagian ulama kata sunat. Akan tetapi tuan-tuan, hadis ni telah dilemahkan, telah dihukumkan sebagai hadis lemah oleh kesemua para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'i, di dalam kitab dia Al-Majmu', dia mengatakan ijma' para huffaz hadis melemahkan hadis ini. Jadi di sisi Al-Imam An-Nawawi tidak boleh dibuat hujah hadis ini. Tak boleh buat hujah. Bahkan pandangan yang mengatakan dia sunat adalah bertentangan dengan pandangan keseluruhan para sahabat Nabi. Tak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang kata sunat umrah, tak ada. Ibnu Sirin ni ulama yang tabi'i, sempat berjumpa dengan ramai para sahabat. Tabi'i Ibnu Sirin kata, kanu la yakhtalifuna anna al-umrata faridah. Para sahabat kesemuanya mereka itu la yakhtalifun, tidak berbeza pandangan bahawasanya umrah adalah fardu. Ini perkataan Ibnu Sirin, orang yang sempat berjumpa dengan ramai para sahabat Nabi. Dan saya sebut di sini, di bawah ni saya sebut Ibnu Hazmin, riwayat ini riwayat Ibnu Hazmin. Ibnu Sirin ni tuan-tuan, seorang yang sempat berjumpa dengan ramai sahabat dan ramai kibar tabi'in yang lain. Jadi bila dia sebut perkataan yang macam tu, dia bukan sebarangan perkataan dia tu. Kuat perkataan dia tu. Nah, baik. Siapa dia? Bagaimana para ulama, sebahagian ulama lain mengatakan umrah ini wajib? Dari mana dia ambil perkataan hukum tu? Tengok ayat yang tadi, ayat yang saya baca sebentar tadi dari surah Ali Imran ayat 97.
Demikian juga berdasarkan ayat dari surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Tengok saya sebut di sini. Kedua-dua ayat ini terdapat tanda wajibnya umrah, di mana pada ayat pertama dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah memerintahkan agar dilaksanakan haji. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menggandingkan umrah dengan haji dalam ayat kedua, yakni dalam ayat Al-Baqarah 196. Allah Taala gandingkan. Al-Imam Syafi'i, ini menunjukkan haji dan umrah membawa hukum yang sama, iaitu wajib. Bila Allah Taala gandingkan umrah dengan haji, dan haji itu adalah wajib, menunjukkan kedua-duanya membawa hukum yang sama. Bahkan Al-Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam daripada Sufyan ibn Uyainah, daripada Amr ibn Dinar yang berkata, aku pernah mendengar Tawus berkata, aku pernah mendengar Ibn Abbas, sahabat Nabi berkata, wallah innama liqarinatuha fi kitabillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Demi Allah, kefarduan umrah itu kerana digandingkan di dalam firman Allah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Ini perkataan para sahabat. Bila Allah menggandingkan haji dan umrah, maka kita kata umrah itu juga wajib kerana digandingkan dengan sesuatu yang wajib. Pandangan yang mengatakan wajib adalah pandangan yang lebih sahih, iaitulah ia wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup, sama seperti mana haji. Inilah pandangan sekumpulan para ulama. Antara mereka ialah Abdullah ibn Umar, anak Umar bin Al-Khattab, kata wajib. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi juga, Jabir bin Abdullah. Inilah juga pandangan Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, sebelum daripada Imam Syafi'i lagi Sufyan Al-Thawri. Kemudian Ibn Al-Musayyib juga mengatakan wajib. Ibn Jubair, Ata ni orang besar, tabi'i, mufti Mekah. Ata ni alim, subhanallah. Ini antara orang-orang yang nama dia begitu masyhur di dalam Islam. Demikian juga Mujahid, Qatadah, Al-Hasan, Ahmad, Ishaq, Daud dan Syafi'i dalam qaul jadid beliau. Al-Imam Syafi'i dalam mazhab jadid dia, qaul jadid dia, ketika dia berada di Mesir, dia memfatwakan hukum umrah, hukum dia adalah wajib. Dan itulah pandangan yang lebih kuat. Baik. Ibn Khuzaimah, demikian juga Ad-Daraqutni dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn Umar yang berkata, laisa min ahad illa wa alaihi hajjatun wa umrah wajibatan la budda minhuma, kata dia. Faman zada ba'da dhalika fahuwa khairun wa tatawwu'un. Tiada bagi seseorang melainkan wajib ke atasnya sekali haji dan sekali umrah. Kedua-duanya adalah wajib yang tidak mesti dilakukan. Sesiapa yang melakukan lebih dari yang itu, maka ia adalah baik dan sunat. Buat sekali wajib, kali kedua, kali berikutnya tak wajib lagi dah. Sama seperti mana haji. Boleh tuan-tuan? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Ya, Pak Lang. Pandangan yang paling baik, pandangan yang lebih sahih, seperti yang saya sebut tadi, iaitulah pandangan ulama yang mengatakan wajib. Sekali saja. Bila dah buat haji sekali, dia buat umrah sekali, maka hilanglah kewajipan pada dia. Jatuh sunatlah selepas pada tu. Dia nama sebagai haji Islam ataupun umrah Islam. Mana yang haji dan umrah yang wajib ke atas dia. Ya? Sekali? Mana-mana pun tak apa. Katalah dia tak buat haji lagi, dia tak ada kemampuan, tapi dia ada berkelapangan nak buat umrah. Katalah ada orang nak sponsor dia. Pak Haji pergi Mekah hari ni. Dia kata tak pergi lagi, tapi orang dok panggil haji dah, orang tengok janggut putih, dia kata. Tak pergi haji lagi. Tak apa, saya ada rezeki lebih sikit nak cari orang pergi buat umrah, dia kata. Tapi saya tak buat haji lagi, dia kata. Hai, tak apa, boleh. Jangan tolak pemberian tu. Pergi buat umrah. Sekurang-kurangnya kita sempat menziarahi Baitullah. Sekurang-kurangnya kita sempat melunaskan rasa cinta kita kepada Allah dengan menziarahi Masjid Al-Haram, dengan tawaf di Kaabah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Baik, kelebihan umrah, ya soalan.
Ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya setakat pada pagi ini, saya beranggapan umrah tu termasuk umrah yang telah selesai lah. Dia dah buat lah umrah sekali tu. Dah buat dah. Dia telah terangkat pada dia hukum wajib buat kali keduanya. Ya? Dam ya. Kalau dia buat contoh macam haji tamattu' ataupun qiran, dia kena dam. Tapi kita kena tahu dam tu bukan dam denda. Dam tu nama dia dam syukran. Dam bersyukur. Kenapa bersyukur? Kerana kita tamattu', kita buat tamattu' ni contoh kita pergi masuk buat haji tapi kita buat umrah dulu. Selepas kita buat umrah, kita tahallul daripada umrah, kita boleh bersenang-senang di dalam musim haji tu. Dam tu kerana dam bersyukur, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Itu dam tu bukan dam denda. Dia nama dam syukur, dam bersyukur kepada Allah kerana memberi kemudahan dan keringanan kepada kita. Kalau orang pergi awal, katalah dia masuk Mekah awal, katalah sebut dia dalam bulan Syawal, ujung bulan Syawal katakan, ataupun katalah 20 Syawal, ataupun pertengahan Syawal dia pergi buat haji kan. Dia masuk tu dia buat umrah. Sekejap je umrah ni. 2 jam selesai lah. 2 jam selesai umrah. Kemudian dia tahallul, dia boleh buat apa saja di kota Mekah tu. Tunggu 8 hari bulan Zulhijjah pula baru nak masuk haji. Jadi dia buat dam tu kerana dam bersyukur. Allah Ta'ala dia masuk Mekah dalam bulan haji, dia berniat nak buat haji tetapi Allah Ta'ala izinkan kepada dia untuk dia bebas daripada larangan-larangan berihram. Itu dam. Dam tu dam syukur. Dam syukran nama dia. Baik. Boleh nah? Betul. Hadam ni banyak je ni. Nanti kita akan cerita tentang dam, tentang fidyah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ketika umrah dan haji. Boleh nah? Baik, kelebihan umrah, kita ambil tahu sedikit perkara yang berkaitan dengan kelebihan umrah supaya dia boleh mendorong diri kita melakukan umrah. Kelebihan ni pada kedudukan, kelebihan ni dia sama seperti mengetahui khasiat sesuatu ubat. Kelebihan ibadat sama seperti mengetahui khasiat sesuatu ubat. Tuan-tuan, ubat kita bila kita sakit, boleh dikatakan lebih 90% ubat ni pahit semua kan? Betul tak? Tak sedap ubat ni. Tapi kita makan pasal apa? Kerana kita mengharapkan khasiat dia, kita makan juga. Sayur, makan sedap sayur. Rasa tawar. Sayur kan? Tapi sebab apa kita makan sayur? Pasal kita mengetahui kelebihan dan kebaikan dia, lalu kita buat. Maka fadilat ni berada pada kedudukan macam itulah. Bila kita tahu kelebihan, mudah-mudahan dia dapat mendorong kita untuk bersemangat melakukan sesuatu ibadah. Dan perkara itu bukanlah satu kesalahan. Dia tidak menafikan ikhlas. Dia tidak menafikan ikhlas. Dalam hadis kalau kita cakap tentang kelebihan umrah, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Satu umrah ke satu umrah lagi adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan kata Nabi, haji mabrur tiada balasan lain baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi orang yang buat umrah ni terhapus dosa-dosa dia. Bila dia balik daripada umrah dia diterima oleh Allah, maka terhapus dosa-dosa dia. Berikutnya bilangan umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, saya dah sebut di awal tadi, ada 4 kali umrah yang Nabi lakukan setelah berlaku hijrah, iaitulah umrah Hudaibiyah, umrah Qada, umrah Ja'ranah dan umrah yang dilakukan baginda bersama dengan haji wada'. Tengok dikira sekali umrah yang bersama dengan haji wada'. Kesemua para ulama, kesemua para sahabat bagi tahu Nabi buat umrah 4 kali. Salah satu yang dimasukkan dalam tu iaitulah umrah ketika Nabi buat haji wada'. Sebab tu saya kata umrah tadi termasuk. Umrah yang kita lakukan bersama dengan haji termasuk, telah terangkat kewajipan umrah pada kita. Boleh nah? Bab yang berikutnya, rukun dan wajib umrah. Rukun umrah ada 3 seperti yang disebut oleh sebahagian para ulama, iaitulah yang pertama berihram. Berihram yang dimaksudkan di sini adalah niat ihram.
Berihram yang dimaksudkan di sini adalah niat ihram dan memakai ihram. Kedua tawaf dan ketiga sa'i. Siapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun ini, umrahnya tidak sah. Pergi mana ni? Pergi umrah. Buat apa? Dia kata pergi tengok dekat Kaabah, ramai sangat orang, tak larat aku nak buat, kata. Dia habis tu buat apa? Buat sa'i je. Tawaf tak buat. Oh, tak boleh. Tidak sah umrah dia sekalipun dia berihram, siap cukur rambut lagi. Selepas sa'i dia pun tahallul, dia cukur rambut. Tidak sah umrah dia. Ha? Manakala wajib umrah pula, iaitulah berihram di miqat. Berihram di miqat, iaitulah 5 tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Bebas dari pakaian berjahit bagi lelaki. Bebas pakaian berjahit ni, dia merujuk kepada pakaian yang memisahkan anggota badan kita. Nampak tak? Pakaian yang memisahkan anggota badan kita. Katalah ada baju yang tak ada jahit, tapi dia baju. Ada tak baju yang tidak berjahit? Kita serelum, tapi dia tak berjahit. Adakah? Saya tak tahu. Ada ke tak ada? Kalaulah ada. Hari ni kan macam-macam jenis ada. Dia tenun benang tu, dia buat dalam bentuk baju tu. Kemudian ada tangan, tak ada jahitan. Katalah baju tu dia tak ada tangan, sekerat. Tapi dia cover semua badan kita. Boleh ke tak? Boleh. Jahit tak ada? Boleh ke tak? Boleh. Tak boleh. Kerana dia memisahkan anggota badan. Yang dimaksudkan di sini adalah pakaian yang memisahkan anggota badan. Itu tak boleh. Dia pakai seluar tak ada jahit, tapi jenis serelum ya, tak ada jahit. Lepas tu buat seluar tu memang ditenun kain dia tu sehingga tak perlu kepada jahitan. Ha? Pakai gam ke apa ke, ikutlah. Tapi tak boleh. Katalah dia pakai plastik, pakaian daripada plastik contoh kata, yang dibuat khas untuk seluar, tapi tak ada jahitan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana pakaian itu telah memisahkan anggota-anggota badan dia. Itu maksud. Di zaman dahulu tak ada pakaian jenis itu, melainkan mesti kena jahit. Lalu kata para ulama, pakaian berjahit tak boleh. Saya buat contoh lain. Dia pergi Mekah, kain ihram tak ada. Allah. Yang ada dekat dia baju. Tapi baju dia besar. Baju dia berjahit, ada lengan apa semua, tapi dia tak pakai kat badan. Dia ambil baju dia tu, dia buat kain. Boleh ke tak boleh? Pakaian tu berjahit. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tu nak kena beza tu. Itu yang nak kena beza. Sebab tu tali pinggang boleh ke tak boleh pakai tali pinggang? Tali pinggang berjahit. Boleh, kerana dia bukan pakaian yang memisahkan anggota badan. Ya. Ya? Tak apa, saya ulang. Yang dimaksudkan dengan pakaian berjahit ni bagi orang lelaki je. Orang perempuan tak dengar apa tak apa. Tapi kalau dia nak dengar, dia kata tak apalah ustaz, kami nanti nak pergi umrah dengan suami kami. Lagi suami kami ni cepat lupa. Orang lelaki kan cepat lupa. Dia letak kunci atas meja kat ruang tamu. Kemudian dia cari kunci dalam bilik. Tak jumpa, dia marah kat isteri dia. Hampa ni tak mana kunci, aku nak keluar pergi rumah, nak keluar ni. Kalut dia kawan duk tunggu ni. Bising satu rumah. Padahal kunci tu duduk atas meja. Jadi orang perempuan ni kena faham lah. Orang lelaki bila marah itu memang perangai dia pun macam tu. Bubuh kat sini dia lupa. Bubuh kat sini dia lupa. Dia naik motor. Lupa isteri duduk belakang dia. Dia bawa laju. Isteri dia bukan biasa. Duduk pun duduk tepi menyengik je. Dia nampak bonggol tengah jalan tu. Dia bawa laju. Dia lupa dia isteri kat belakang. Bawa banyak seronok. Tengok isteri dia jatuh kat belakang. Dia lupa kat isteri dia. Orang lelaki macam tu lah. Jadi kalau kita ambil tahu bila orang perempuan pun, ya, dia tu teringat orang lain. Tak apalah, yang penting kita ambil tahu semua. Larangan bagi orang lelaki, larangan memakai pakaian berjahit ini hanya khas untuk lelaki. Manakala orang perempuan tak ada larangan. Orang perempuan boleh pakai apa-apa pakaian yang dia suka. Maksudnya pakaian yang memenuhi tuntutan syarak. Baik, larangan orang lelaki memakai pakaian berjahit bermaksud larangan memakai pakaian yang memisahkan anggota badan.
Baju. Seluar untuk kaki dan bahagian bawah pusat. Yang itu yang tak boleh. Tapi kalau pakaian itu tidak memisahkan anggota badan, pakaian itu boleh. Seluar, kita pakai seluar, dia memisahkan dan dia memisahkan kaki kanan dengan kaki kiri. Betul tak? Dia memisahkan. Baju dia memisahkan tangan daripada badan. Itu tak boleh. Sebab tu saya bagi contoh saja. Tapi kalau baju dia, kain ihram tak ada. Yang ada kat dia baju dia. Baju dia besar. Boleh kalau dia balut pinggang ke bawah tu, tutup aurat dia. Boleh tak dia pakai? Boleh. Tapi bukan pakai serlum. Dia pakai buat kain ihram. Boleh. Kerana itu tidak memisahkan anggota-anggota badan dia. Boleh. Termasuk perkara yang tidak boleh dipakai ketika ihram adalah seluar dalam yang disebut sebagai tuban. Kita panggil apa? Spender tu kan, orang kita panggil. Seluar dalam tu pun tak boleh. Kerana dia telah memisahkan anggota kaki sebelah kaki dengan sebelah kaki yang lain. Dia termasuk di dalam memakai pakaian berjahit. Itulah pandangan yang lebih kuat yang disebut oleh para ulama. Boleh Pak Haji? Boleh nah? Demikian juga antara wajib umrah iaitulah tidak boleh, ataupun perkara yang dilarang ketika berumrah iaitulah tidak boleh bercukur atau memotong rambut. Ini sama lelaki dan perempuan. Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada perkara wajib umrah ini, wajib ke atasnya dam. Baik. Perkara sunat sebelum ihram. Bila sekali kita akan pergi detail lagi, cuma secara umumnya saya susun sedemikian. Perkara sunat sebelum ihram iaitulah potong kuku, misai. Potong misai, kalau siapa yang nak potong misai. Buang bulu ketiak dan ari-ari. Disunatkan. Mandi. Sebelum kita nak berihram, kita disunatkan mandi. Kita disunatkan mandi. Yang ketiga, bagi lelaki hendaklah menanggalkan semua pakaian berjahit, mengenakan wangian pada badannya dan memakai kain ihram. Sebab tu kita nak pakai kain ihram, kita boleh kenakan wangian pada badan, jangan kenakan pada kain ihram. Selepas kita mandi, kita pakai wangian pada badan, kemudian kita pakai kain ihram, tak apa. Kita boleh buat ihram. Tapi kalau wangian tu kena pada kain ihram dan kita tahu, kita kena basuh, buang, hilangkan bau wangi itu yang melekat pada kain ihram. Wangian yang ada pada badan tak apa. Tapi bila dah lama kita ada dalam keadaan ihram, kita tak boleh lagi dah memakai wangian tu. Kita pakai tu selepas mandi ni sebelum ihram, kita boleh mewangikan badan sebelum ihram. Selepas tak boleh lagi dah. Tak boleh pada kain, tidak boleh pada badan. Kalau setelah kita berihram. Keempat, bagi perempuan hendaklah menanggalkan niqab. Dia tak boleh tutup muka. Dan tak boleh pakai sarung tangan. Itu saja larangan orang perempuan dalam bab pakaian. Orang lelaki yang teruk sikit ni. Orang lelaki tak boleh pakai kepiah. Tak boleh tutup kepala. Tak boleh tutup kepala bagi orang lelaki bukan bermaksud tak boleh duduk bawah kereta. Nanti ada orang kata, ustaz, kalau macam tu duduk bawah kereta macam mana? Boleh. Duduk bawah kereta, berteduh di bawah pokok, boleh. Ambil kepiah, jangan pakai. Tapi disebabkan panas, dia letak belah atas. Boleh tak boleh? Dia nak berpayung, dia nak berteduh di bawah kepiah dia ataupun di bawah beg dia. Boleh tak boleh? Boleh. Yang tak boleh kalau dia pergi letak di atas kepala ni. Itu tak boleh. Bersambungan dengan kepala tidak boleh. Bersentuhan dengan kepala tidak boleh. Kalau jauh, tak apa, tak ada masalah. Payung, boleh payung. Payung tidak bersambungan dengan kepala. Untuk tujuan berteduh, boleh, tak ada masalah. Setelah itu, bagi dia dah buat perkara-perkara sunat sebelum ihram, dia berniat. Dia niat ni maksudnya dia nak berihram. Dia nak berihram sambil menyebut labbaik Allahumma umratan. Sambil menyebut labbaik Allahumma umratan. Bila kita buat benda ni? Bila? Kalau kita tengok, katalah tuan-tuan sekarang ni kita bercakap tentang umrah. Katalah kita nak buat umrah dari Malaysia. Tengok jadual tu macam mana. Jadual tu kita pergi Mekah dulu ke pergi Madinah.
kebiasaannya kebanyakan travel ni dia pergi ke Madinah dulu. Kebiasaan. Kalau kita pergi ke Madinah, maka benda ni kita sunat buat iaitulah sebelum kita nak pergi ke Mekah. Waktu duduk di Madinah tu tak apa. Di Madinah ni tak ada ihram-ihram, tak ada. Kita pergi Madinah, kita buat aktiviti, pergi ke masjid, sembahyang di masjid Nabi. Kerana sembahyang di masjid Nabi dapat pahala lebih 1000 kali ganda daripada masjid selain daripada masjid Nabi. Kita ziarah kuburan Baqi', kita pergi ziarah kuburan Nabi, kita bagi salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Kita buat benda-benda aktiviti macam tu. Dah habis duduk di Madinah tu, kita kata ustaz yang mutawif tu, dia kata kita akan bergerak pergi ke Mekah hari esok. Kita pergi pukul 10 pagi kita bergerak. Tu nak ni sunat sebelum ihram ni bermula. Sama ada tuan-tuan nak terus buat di hotel di Madinah ataupun dari Madinah tu miqat. Kalau kita dari Madinah kita nak masuk ke Mekah, miqat kita miqat makani di mana? Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Jadi kita buat perkara sunat ni di Madinah ataupun di Zulhulaifah sebelum kita memakai ihram. Katalah kita buat di Madinah. Kita kata tak nak kalut lah. Di Zulhulaifah tu ada masjid, nak kena mandi di masjid apa susah, dia kata. Dia nak mandi di hotel. Di hotel tu kita potong kuku, potong misai, kita cabut bulu ketiak, buat bersihkan badan semua dan kita mandi. Kemudian terus kita pakai ihram. Kita pakai ihram dulu. Kita tak berniat lagi. Ada dah niat tu, tapi keazaman nak mengulangi menegaskan keazaman tu kita tak buat lagi. Tahu dah nak pergi ke Mekah, tapi tak tahu sekadar macam tu sajalah. Tidak bersungguh lagi. Lalu kita pun bergerak menuju ke Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Sampai di masjid Zulhulaifah ataupun Bir Ali, di situ baru kita berniat umrah ni. Dan orang yang nak berniat umrah, para ulama berbeza pandangan. Apakah ada niat khas umrah? Apakah ada salat sunat khusus kerana umrah? Ada ke tak ada? Para ulama berbeza pandangan. Majoriti para ulama berpandangan ada solat sunat khusus umrah. Lalu tuan-tuan akan tengok sebahagian jemaah dia pergi di masjid di Zulhulaifah tu ataupun di Bir Ali tu, dia akan buat sunat 2 rakaat. Selepas tu baru dia berniat umrah. Itu pandangan majoriti para ulama, antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW apabila sampai di Zulhulaifah, tuan-tuan kena tahu Nabi ketika melakukan Hajjatul Wada', Nabi bergerak dari Masjid Nabawi selepas salat Zuhur. Nabi bergerak berjalan menuju ke Zulhulaifah sampai pada waktu asar. Nabi salat asar di Zulhulaifah. Waktu tu tak ada masjid lah. Waktu tu dia ada satu pokok yang berada di wadi di lembah tu, di Batahak nama tempat tu. Ada pokok, Nabi salat di situ. Nabi salat asar, qasar, maghrib, isyak, subuh, zuhur di situ. Bermalam di situ. Lalu pada keesokan harinya Nabi kata ja'ani ataupun atani fil lailah atin. Telah datang kepada aku sesuatu dari Tuhanku pada malam tadi. Kata para ulama, iaitu Nabi bermimpi didatangi Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Salli fi hadzal wadil mubarak." Tunaikan salat di lembah yang diberkati ini, iaitu Zulhulaifah tu. Sebab tu Nabi tunai salat. Lalu kata majoriti ulama kata, tengok Nabi diperintahkan menunaikan salat sebelum berihram. Ketika Nabi sampai tu, perintah tu Nabi, ulama berbeza pandangan pula salat apa yang Nabi buat sebelum berihram tu. Al-Imam An-Nawawi berpandangan salat itu adalah salat subuh. Wallahu ta'ala alam, tetapi pandangan yang lebih kuat disebut oleh Syekh, antaranya Dr. Abdul Aziz At-Tarifi. Dia kata pandangan yang lebih kuat, salat yang Nabi buat sebelum berihram adalah salat zuhur. Baik, majoriti ulama kata, bagaimana kalau jemaah umrah tu dia pergi, dia sampai di Zulhulaifah bukan waktu salat, bukan waktu salat fardu. Ada tak bagi dia salat sunat kerana umrah? Kerana itu majoriti para ulama kata ada salat sunat kerana umrah.
Kerana perintah suruh menunaikan salat. Salli fi hadzal wadil mubarak. Tunaikan salat di lembah yang diberkati ini. Lalu majoriti ulama kata ada. Itulah pandangan majoriti ulama. Saya ingat kebanyakan mazhab sebut macam tu. Cuma beberapa ulama lain, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim, demikian juga Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah, mereka berpandangan tak ada sembahyang sunat khusus umrah ni. Habis itu apa dia nak buat macam mana? Dia kata sebenarnya setiap jemaah dia kena berusaha setakat yang dia mampu. Dia sampai di Dhul Hulaifah itu ada salat fardu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lalu dia salat fardu, selepas salat fardu itulah dia berniat ihram. Bagi sama ibadah dia sama dengan ibadah Nabi dan para sahabat. Semua sahabat lakukan sedemikian. Kalau tuan-tuan tanya saya, kita wallahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung mengambil pandangan ulama yang mengatakan tidak ada salat khusus umrah. Tetapi kalau ada jemaah lain, ada ustaz lain yang mengatakan ada sembahyang khusus umrah, kita tidak boleh membida'ahkan mereka. Kerana dia faham kod lain. Kerana dia kata ada perintah menunaikan salat. Sekarang ni ialah Nabi tak salatlah sunat umrah disebabkan dah ada salat fardu. Kerana kaedah syarak, benda yang kecil dia masuk bawah benda yang besar. Indirajus sughra tahtal kubra. Benda sunat tu dia masuk di bawah, dah buat salat fardu, tak payah salat sunat lagi dah. Dia macam tu. Jadi kalau siapa buat salat sunat, kita tak hukum bid'ah, kita tak berkelahi dalam persoalan ini. Cuma alangkah baik kalau kita pergi tu, kita sampai di Dhul Hulaifah bagi keluar daripada khilaf. Sebagai contoh, tak ada waktu fardu, kita buat ada sembahyang lain ni ada. Apa dia? Sembahyang yang confirm ada sembahyang sunat. Apa dia? Tahiyatul masjid ataupun kita ambil wuduk lah. Selepas wuduk ada salat sunat wuduk. Buat macam tu lah. Saya rasa itu langkah lebih baik, lebih ahwat, supaya kita tak termasuk, kita tidak masuk dalam mana-mana khilaf. Boleh salat sunat wuduk, semua ulama kata boleh. Ada tahiyatul masjid, semua ulama kata tahiyatul masjid ada. Buat benda-benda yang pasti confirm ada. Boleh tak? Jelas tak setakat ni? Itu bagi jemaah yang pergi ke Madinah terlebih dahulu. Tapi kalau dia terus dari Kuala Lumpur terus ke Mekah, terus ke Jeddah, kemudian terus buat umrah, dia kena buat benda ni sebelum dia melepasi miqat bagi jemaah Malaysia, iaitu apa dia? Miqat kita di mana? Qarnul Manazil kan? Miqat kita di Qarnul Manazil, biasanya kapal terbang akan bagi tahu, tuan-tuan kita akan sampai di Qarnul Manazil, siapa yang nak ambil ihram boleh ihram segera. Jadi potong kuku apa semua ni dibuat di airport ataupun di rumah dia lah. Kalau flight dia terus ke Mekah, mandi ni pun mandi di rumah lah, di airport pun dia mandi. Siap dah. Berihram dah. Kerana nak pakai ihram atas atas kapal terbang susah. Tak selesa, ada orang buat tapi tak selesa lah. Jemaah banyak orang duk tengok pun, nak buka baju pun susah. Jadi buat di rumah ataupun di airport. Sebahagian saya ingat ramai jemaah buat di airport. Buat di airport dia buat semua ni. Kalau flight dia terus ke Mekah, bukan ke Madinah. Tapi kalau ke Madinah terlebih dahulu, mudah. Lebih mudah dan lebih selesa. Ada soalan setakat ni? Maknanya dia tidak ada, dia masuk ke Mekah, dia masuk ke Mekah dia tanpa niat lah. Dia melepasi miqat ketika itu, dia bukan niat buat umrah lagi. Dia kena clear lah macam benda tu. Ulama juga berbeza pandangan bagi sesiapa yang melepasi miqat, dia nak pergi ke Mekah, dia melepasi miqat, apakah wajib ke atas dia berihram? Ulama berbeza pandangan. Sebahagian para ulama berpandangan, pandangan majoriti ulama mengatakan setiap orang yang berada di luar Mekah, bila dia nak pergi ke Mekah, dia melintasi miqat, wajib ke atas dia niat ihram dan berihram. Wajib. Sebahagian ulama kata sedemikian. Tetapi sebahagian yang lain berpandangan, kalau dia tak ada niat nak pergi buat haji, tak payahlah. Jadi kalau dalam kes tu, katalah flight, ustaz kami pergi turun ke Jeddah, betul, tapi kami nak pergi ke Madinah pula, bukan kami nak pergi ke Mekah. Kami tak mau pergi ke Mekah, tapi Jeddah tu dah melepasi miqat.
Nak buat macam mana? Waktu melepasi miqat, kita jangan, bukan niat nak pergi buat umrah lagi. Niat kita nak pergi ke Madinah, bukan nak pergi ke Mekah. Itu cerita dia. Nah, jangan, kami nak pergi Mekah ni, nak buat umrah ni. Tak buat umrah lagi. Nak pergi Madinah. Dari Madinah tu kita berniat ihram masuk ke Mekah. Boleh nah? Ya. Penerbangan apa? Style apa? Tak boleh, susah mana tu nak tentukan perjalanan flight apa semua, dia ada kepentingan lain. Orang lain nak naik kapal terbang, bukan semua orang berumrah. Dia adalah benda-benda faktor tertentu yang menyebabkan kapal terbang tu kita tak boleh nak tentukan. Tapi boleh dikatakan kebanyakan perjalanan nak pergi umrah ni dia pergi Madinah kebanyakan. Tapi ada juga yang pergi ke Mekah terlebih dahulu atas urusan-urusan tertentu. Wallahu a'lam. Boleh nah? Baik. Jadi bila kalau kita kalau kita flight kita terus nak pergi ke Mekah untuk buat umrah, Madinah di kemudian kan, maka bila sebelum kita sampai di Qarnul Manazil, di miqat tu, kita sebut labbaik Allahumma umratan. Kita sebut macam itulah. Dengan niat tersebut, niat ni yang mana? Labbaik Allah tu niat ke bukan? Labbaik Allah tu bukan niat. Labbaik Allah seperti satu iqrar, yang mana kita bersungguh nak buat umrah. Niat tu sebelum labbaik Allahumma umratan, itu niat. Keazaman untuk melakukan umrah, itu niat. Kalau keazaman tu ada, kita tak sebut labbaik Allahumma umratan, lupa nak sebut. Sah ke tidak sah? Sah. Kita telah ada niat. Kita telah ada niat untuk melaksanakan umrah. Ini kena beza betul-betul ini. Labbaik Allahumma umratan bukan niat. Niat duduk dia di dalam hati, iaitulah keazaman untuk melakukan sesuatu amalan. Itu dia niat. Sekalipun kita tidak labbaik Allahumma umratan, umrah kita tetap ada niat, tetap sah. Baik, perkara yang berikutnya, perkara sunat setelah ihram. Setelah kita ihram, apa yang sunat kita lakukan? Pertama, memperbanyakkan bertalbiyah. Talbiyah pun para ulama berbeza pandangan. Bagi orang yang kalau dari kapal terbang tu tak ada masalah lah, dia akan talbiyah. Dia mula talbiyah di atas kapal terbang. Tapi isu dia ni bagi orang yang betul-betul nak ikut contoh Nabi jika dia mampu. Terutamanya bagi jemaah yang dari Madinah. Dia pergi ke Zulhulaifah, kan? Di mana dia nak start bertalbiyah. Selepas dia tunaikan salat di Masjid Zulhulaifah, atau dulu ni tuan-tuan, macam saya sebut tadi, dia tak ada masjid. Nabi tunaikan salat di bawah pokok. Pokok tu masjid dulu, masjid tu dinamakan sebagai Masjid Asy-Syajarah, masjid pokok, sebabkan pokok yang Nabi sembahyang tu. Kemudian lama-lama dah diperbesarkan. Masjid pokok tu katanya ada di tengah-tengah masjid tu lah, dalam ruang Masjid Zulhulaifah tu. Baik, bila start? Sebahagian orang kata talbiyah tu bermula selepas sembahyang tu. Waktu kita niat berihram, niat nak buat umrah, terus kita disyariatkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sehingga ke akhirnya. Sebahagian ulama, bahkan saya tengok pandangan tu diambil oleh sebahagian ustaz-ustaz kita di tempat kita ni, dia kata tak, talbiyah ni sebenarnya sunat ketika kita telah berada di dalam kenderaan. Kerana Nabi bertalbiyah, banyak riwayat hadis yang menunjukkan Nabi bertalbiyah ketika Nabi telah menetap di atas tunggangan, telah berada di atas tunggangan. Tuan-tuan sekalian, dalam persoalan ni sebenarnya kalau kita tengok dalam kebanyakan riwayat hadis menceritakan Nabi memulakan talbiyah ketika Nabi telah menetap di atas tunggangan, naik di atas tunggangan. Pada nisbah kita ni, kita tak naik unta dengan kuda. Bila kita baca tu? Setelah kita berada di dalam van ataupun kita berada dalam kereta kita. Van lah biasa kan? Nak pergi ke Mekah. Baru kita bertalbiyah. Kerana berdasarkan banyak riwayat yang menyebut tentang perkara tu. Akan tetapi pandangan yang lebih kuat tuan-tuan, sebenarnya talbiyah itu bermula selepas salat. Waktu kita berniat. Kita berniat, telah ada keazaman. Kita dah pakai ihram, kita tunaikan salat tadi sama salat wuduk ataupun salat tahiyatul masjid. Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita
letakkan keazaman kita nak berumrah, ketika itu terus kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sekalipun pandangan itu menyalahi riwayat hadis yang paling banyak. Kenapa? Kerana ketika Nabi tunaikan salat zuhur tahta syajarah, di bawah pokok yang berada di Zulhulaifah tu, pokok tu katanya dinamakan sebagai halfa. Sebab tu tempat tu dinamakan Zulhulaifah, kerana di zaman Nabi pokok tu lah banyak di lembah di wadi tu. Lalu dinamakan sebagai Zulhulaifah. Sebahagian sebut wadi tu wadi Zubair, kerana Zubair ibn Awam banyak tanam pokok di milik Zubair di lembah wadi di Zulhulaifah tu dahululah. Baik, Nabi solat di bawah pokok tu. Selepas Nabi solat, Nabi bertalbiyah, tetapi tak ramai yang nak dengar. Disebabkan kawasan, ialah Nabi duduk di tanah biasa, lembah, orang tak ramai tak nampak Nabi. Menyebabkan riwayat Nabi memulakan talbiyah selepas salat tak banyak sampai kat kita. Tapi bila Nabi keluar, bergerak menuju ke Baida, inilah bahagian hadapan Zulhulaifah menghadap ke Mekah. Nabi naik di atas kenderaan baginda, Nabi berada di tempat yang tinggi, menyebabkan orang ramai nampak. Lalu Nabi juga bertalbiyah. Kebanyakan orang perasan Nabi talbiyah ketika Nabi naik kenderaan, sedangkan sebelum tu Nabi bertalbiyah dah. Sebab tu saya kata adanya riwayat yang menunjukkan Nabi bertalbiyah selepas menunaikan salat di Zulhulaifah, di Masjid Zulhulaifah, menunjukkan talbiyah dimulakan setelah menunaikan salat di Masjid Zulhulaifah. Nampak tak itu? Jadi bila kita habis salat, kita berihram, terus kita memperbanyakkan talbiyah dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Diangkat suara bagi orang lelaki dan tidak perlu mengangkat suara bagi orang perempuan. Bukan maksud orang perempuan tak payah talbiyah. Orang perempuan talbiyah juga, tetapi dengan suara yang biasa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan berhenti dari bertalbiyah ketika memasuki Masjidil Haram dan hendak memulakan tawaf. Berhenti. Jadi rugilah bagi sesiapa yang tidak, lepas dia berihram di Zulhulaifah, kalau dia tak bertalbiyah, dia rugilah. Kerana tak lama waktu bertalbiyah bagi jemaah umrah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, as-sahih annahu la yulabbi fi at-tawaf wala fil mas'a lianna lahuma azkaran makhsusah. Kata Imam Nawawi, yang pandangan yang sahihnya iaitulah bahawasanya tidak ada lagi bertalbiyah ketika tawaf dan ketika berada di mas'a. Mas'a ni tempat sa'i lah, tak ada lagi tawaf. Kerana ketika berada di dua tempat tersebut, ketika berada di mataf, tempat bertawaf, dan ketika berada di mas'a, tempat bersa'i, lahuma, pada kedua-dua tempat itu azkaran makhsusah, ada zikir-zikir yang khusus yang perlu kita baca, tak perlu kita bertalbiyah lagi. Yang kedua, sunat yang dilakukan setelah berihram iaitulah berniat syarat. Ni penting ni, tuan-tuan kena bagi perhatian, terutamanya orang perempuan, supaya dia tidak membatalkan umrah dia dan dia kena bayar dah. Nak bayar dah? Kalau nak bayar dah tak apa. Tak apa Ustaz, nak pergi sedekah apa salahnya? Tak apalah kalau macam tu. Tapi kalau tak mau bayar dah, kena faham betul-betul niat syarat. Tadi ni, waktu kita di Zulhulaifah, waktu kita berada di atas kapal terbang di Qarnul Manazil, di miqat, sebelum sampai di miqat tu, kita berniat syarat. Setelah kita labbaik Allahumma umratan, setelah kita ada niat keazaman untuk melaksanakan umrah, kita niat syarat. Bagaimana contoh niat syarat tu? Seperti dia menyebut Allahumma in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, jika ada sesuatu yang menghalang aku dari terus menyempurnakan umrah ini, maka tahallulku menurut halangan yang engkau kenakan terhadap aku. Jelas tak? Ni jelas. Ni kena, tuan-tuan kena faham betul-betul benda ni. Jangan tanyalah, kalau tak faham tanya. Dalil, apa dalil dia? Ustaz pandai-pandai reka ni mana lafaz-lafaz mereka apa bidah apa semua ni? Tak, tunggu saat dulu. Apa cerita dia? Dalil dalam perkara ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala Duba'ata binti Zubair. Nabi masuk bertemu dengan Duba'ah binti Zubair. Faqala laha, Nabi kata kepada Duba'ah, la'allaki aradtil hajja. Kamu ni nak buat haji ke? Nabi kata. Barangkali kamu nak buat haji, kata Nabi. Kemudian qalat, Aisyah kata, lalu Duba'ah menjawab, wallahi la ajiduni illa waji'ah. Nak buat haji tapi demi Allah wahai Rasulullah, aku rasa aku ni sakit ni, tak sihat badan, tak apa nak kuat. Nampak tak? Dia nak buat haji tapi bimbang, sakit tu menyebabkan dia tak boleh nak selesai buat haji ni. Dia bimbang. Lalu Nabi kata, faqala laha, lalu Nabi berkata kepada dia, hujji washtariti, laksanakan haji dan niat syarat. Letakkan syarat. Wa quli, dan kamu katalah, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tahallul aku berdasarkan halangan yang engkau kenakan kepada aku. Ini kena faham betul-betul ya, kata tak tuan-tuan? Orang perempuan terutamanya. Contoh masalah. Dia daripada Malaysia pergi Madinah. Duduk di Madinah, sembahyang di Masjid Nabawi apa semua ni. Esok nak pergi umrah ke Mekah. Tapi dia duk rasa macam jadual dia ni sepatutnya esok ni haid. Tak pun, katalah nak bergerak pukul 10 pagi, silap-silap pukul 12 haid. Tapi dia tak pasti bila. Jadi sampai di Dzulhulaifah, dia niat syarat ni. Allahumma inni mahalli haitsu habastani. Ataupun Allahumma in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalaulah ada sesuatu yang menghalang aku dari aku menyempurnakan umrah ini, maka tahallul aku apabila berdasarkan halangan yang engkau kenakan kepada aku. Maka ketika itu, walaupun dia dah niat umrah, tiba-tiba haid dia mai, maka itu kira dia terkeluar daripada umrah. Tak perlu lakukan apa-apa, tak perlu lakukan apa? Dam, tak perlu kena dam, tak perlu. Dia duduklah dia dah tahallul lah, dia keluar daripada ihram. Katalah dia nak, lepas tu dia ikut rombongan kan pergi ke Mekah. Dia tak payah buat lah, tawaf tak boleh. Tak boleh wanita yang berhaid tawaf di Kaabah. Kemudian dia tunggulah di situ. Tengok-tengok dia mai 2 hari haid ataupun 3 hari, berhenti haid dia. Katalah kalau dia jenis macam tu kan, berhenti haid, dia nak buat umrah pula. Dia nak buat umrah, dia boleh keluar. Dia boleh keluar ataupun dia boleh keluar ke Tanaim untuk berihram di tempat tanah halal. Kemudian dia masuk semula untuk melaksanakan umrah. Niat pertama dia tahallul sebelum melaksanakan tawaf dan sa'i, tak perlu apa-apa dam kerana dia telah berniat syarat. Sama juga orang yang sakit. Sampai di Dzulhulaifah dia demam kuat. Nak tawaf, bergerak tawaf ni, tuan-tuan, berapa lama tawaf ni? Berapa lama? Sejam suku macam tu kalau ramai orang. Kalau demam nak berjalan sejam suku tu, macam mana? Demam kuat sangat, bimbang. Dia sama juga. Dia demam di Dzulhulaifah, dia niat syarat juga. Ya Allah, aku tahallul bila ada halangan yang menyebabkan aku tak boleh nak teruskan umrah. Maka ketika itu dia tahallul, dia keluar daripada ihram. Boleh? Itu maksud niat syarat. Ada soalan setakat ni? Ya. Sekejap je. Macam mana? Tak perlu bergunting. Dia keluar apabila datang, bila habasani habis. Apabila ada sesuatu yang menghalang dia dari meneruskan. Selesai. Itu dia tahallul lah daripada ihram dia. Dia terus keluar daripada ihram dia. Wallahu a'lam. Satu ya, soalan yang sama. Ada soalan lain? Niat syarat ini disyaratkan terutamanya bagi sesiapa yang pada sangkaan beratnya akan berhadapan dengan keuzuran. Kita akan rehat pada pukul 10.30. 10.45 kita akan masuk balik. Belum lagi. Tuan-tuan ingatkan saya 10.30 kalau saya tak pasal.
Baik, berniat syarat ini disyariatkan terutamanya bagi sesiapa yang pada sangkaan beratnya akan berhadapan dengan keuzuran seperti disebabkan haid, nifas. Demikian juga sesiapa yang ditimpa sakit yang dibimbangkan tidak dapat menyempurnakan ibadah umrah maupun haji, atau apa-apa rintangan yang dibimbangi akan menghalang disempurnakan ibadah tersebut. Katakanlah mana kita tahu perkara nak berlaku kan. Katalah kita nak masuk umrah, ada orang kata, tak boleh, kerajaan tak benarkan masuk. Kerana ada masalah tertentu. Katalah kerajaan Saudi kata siapa jemaah umrah yang nak masuk jangan masuk, pergi patah balik. Tapi berita tu tak pasti. Katalah ketua rombongan kita, tak apa, kita masuk juga. Kalau tengah jalan orang halang, kita balik. Ketika itu niat umrah kita niat bersyarat. Sama juga. Nah, Imam ya, ada soalan? Kalau tak niat salat, kita keluar, kita kena bayar dam lah. Kita tak menyempurnakan umrah kita. Kena cari pula lah 6-700 untuk beli kambing seekor. Ya. Tak ada apa-apa kemungkinan takut nak jadi apa? Wallahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung kata jangan niat syarat. Sekalipun saya ada baca fatwa daripada Syekh Hassan yang penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqta'il Musallin, apa nama dia? Hassan Ali Salman, apatah nama dia macam tu. Dia sebut niat syarat. Dia kata siapa nak niat syarat walaupun tak ada sakit apa-apa, dia nak syarat niat, dia kata. Kerana suasana pada hari ini berbeza dengan suasana zaman Nabi. Hari ini kita naik kenderaan, dia kata. Naik aksiden tengah jalan, dia kata. Tak boleh nak buat umrah. Saya duk baca tu betul juga cakap dia. Tapi janganlah ambil mudah sangat benda ni, kerana Nabi tak suruh kepada semua sahabat. Nabi suruh kepada wanita tadi ni. Jadi dari situ adanya niat syarat. Saya pada setakat hari ni rasa macam jangan kita luaskan sangatlah benda ni untuk orang-orang yang ada keperluan saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang dia nak buat juga, kita tak berhak untuk halang. Tak berhak untuk halang. Wallahu a'lam. Imam Ahmad menggalakkan niat syarat ini, manakala Ibn Hazmin mewajibkannya. Ibn Hazmin mewajibkan tu. Imam Syafi'i menghukumnya sebagai harus. Ada juga sebahagian ulama yang mengingkarinya seperti ulama mazhab Hanafi. Hanafi kita tak ada terus niat syarat ni. Dan Maliki, Imam Maliki pun kata tak ada terus. Namun pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad adalah lebih kuat kerana terdapat bukti dari amalan salaf yang berniat syarat hatta tanpa dikaitkan dengan sebarang kebimbangan sekalipun. Tadi ni. Ada juga sebahagian salaf yang tak ada bimbang apa-apa pun dia berniat syarat. Sebab tu saya kata kalau ada orang buat kita tak boleh bantah. Cuma ada sebahagian ulama yang tak bagi, melainkan ada sebab tadi ni, ada kebimbangan, baru boleh. Tapi sekalipun demikian, ada sebahagian salaf yang berniat syarat sekalipun tidak ada sebarang kebimbangan. Sabit keharusan niat syarat ini tanpa dikaitkan dengan kebimbangan daripada Umar bin Khattab yang menyebut kepada Suwaid bin Ghafalah yang diriwayatkan oleh Ibn Hazmi dalam kitab dia Al-Muhalla. Ini saya terangkan maksud mahilli apa semua itulah. Tak apa benda ni. Demikian juga Uthman bin Affan berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya yang menyebut bahawasanya Uthman niat bersyarat sekalipun tanpa ada sebab. Boleh, siapa nak buat boleh, tak ada masalah. Faedah berniat syarat. Sesiapa yang berniat syarat kemudian dia terhalang dari menyempurnakan haji atau umrahnya, maka tiada apa-apa dam yang dikenakan apabila dia bertahallul atau keluar dari ibadah haji sebelum menyempurnakannya. Berbeza dengan sesiapa yang tidak berniat syarat, apabila dia bertahallul sebelum menyempurnakan ibadah haji atau umrahnya, wajib ke atasnya dam. Miqat. Ini kita bercakap tentang miqat. Miqat ni Nabi SAW telah menetapkan 5 tempat berniat ihram, yakni miqat. Yang kita sebut miqat, 5 miqat ni apa semua, kenapa? Kerana Nabi sendiri yang telah tetapkan. Wajib setiap yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak melepasi kawasan ini, melainkan dia telah sedia berniat untuk melaksanakan haji ataupun umrah. 5 miqat yang dimaksudkan, yang pertama adalah Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Jauh dia ni miqat paling jauh sekali dari Mekah, iaitulah sejauh 450 km dari Mekah. Macam sini pergi mana? Kat KL kot. Kat KL ingat. Ini penduduk miqat bagi penduduk Madinah dan mereka yang datang dari arah Madinah. Maksudnya kalau kita pergi Madinah, kita akan berniat di Zulhulaifah. Tuan-tuan nak tengok ke tempat Zulhulaifah? Nak tengok? Kalau nak tengok, kita tengok video sikit.
miqat di Zulhulaifah. Ni miqat Zulhulaifah. على مشارف هذا ومن أتى عليها من غير حيث موقعه عليها من غيرهم من حجاج الشام وتركيا ودول آسيا الوسطى. والحليفة تصغير الحلفة. Hulaifah dari perkataan halfa, merujuk kepada pokok-pokok yang ada di lembah itu ketika di zaman Nabi. Dan dia ada lembah di situ, wadi dinamakan sebagai Wadil Aqiq. Di situ ada banyak pokok Hulaifah zaman dulu. Ini sebahagian kawasan dia. كان هذا المكان عبارة عن وادي وهو جزء من وادي كبير اسمه بالنسبة للمدينة بالرغم ثم بعد ذلك Tu Masjid Zulhulaifah di belakang dia. Ini Masjid Zulhulaifah. Sekarang ni kalau kita pergi di Zulhulaifah, kita akan masuk dalam masjid ni lah untuk berihram. Kita tunaikan salat di sinilah. Sekarang dah ada masjid besar masjid ni. على بعد 9 أميال ومنها يخرج الحاج والمعتمر في البيداء تجاه مكة. Ini masjid dia lah. Besar masjid dia. معالمه مسجد الشجرة حيث كان النبي صلى الله عليه Dulu tapak masjid ni ada pokok lah, pokok yang saya sebut tadi, pokok halfa. نزل تحت شجرة. Tapi pokok yang Nabi tunaikan salat di bawah dia itu telah dibuang dan untuk dibinakan masjid ni. بالإضافة إلى تسميته الحديثة مسجد الميقات. جاء في الحديث لكنها علي. Ini Masjid Zulhulaifah. Ini kebanyakan jemaah haji lah. Jemaah haji dan umrah banyak di sini, tengok semua berihram semuanya. ركعتي السنة. إنك في Semua berihram. وهنا يقضي المحرم لحظات مع الرحمن. أحداث أنه ما Semua mereka tunaikan salat di masjid ni. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi, kita galakkan untuk menunaikan salat yang bersebab seperti wuduk ataupun tahiyatul masjid. Kemudian kita terus berniat selepas salat itu, terus berniat untuk melaksanakan ibadah kita. والعناية الولاة كل يهتم بهذا المكان حتى وصل إلى أن يكون هذا الصرح. Boleh nak? Baik. Itu miqat Zulhulaifah. Yang kedua, Juhfah. Jarak dia ke Mekah sejauh 183 km. Ia merupakan miqat penduduk Syam, Maghrib, Mesir dan yang datang dari arah mereka. Hari ini orang ramai berihram di tempat bernama Rabigh. Dia ada tulis miqat lil hujjaj wal mu'tamir bi Rabigh, dia tulis. Di papan tu dia kata miqat bagi para jemaah haji ataupun bagi jemaah umrah di Rabigh. Nama tempat tu sekarang dia buat masjid pun ada binaan semua. Rabigh nama tempat tu. Video dah tak nantilah kalau ada masa kita buka video. Yang ketiga, Zatu Irqin, iaitu miqat penduduk Iraq dan yang datang dari arah yang sama. Yang keempat, Qarnul Manazil, miqat kalau kita dari Malaysia terus ke Mekah, di sini miqat kita, jarak 75 km dari Mekah. Sekarang dinamakan sebagai As-Sailul Kabir. Dan yang kelima, miqat yang kelima iaitu Yalamlam, jarak dia 92 km dari Mekah. Miqat penduduk Yaman dan sesiapa yang datang dari arah yang sama. Sekarang ini orang ramai akan berihram di As-Sa'diyah. Itu 5 miqat. Miqat ni dapat mana? Nabi yang telah tetapkan.
Sesiapa yang nak masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah, tempat mereka berniat di sinilah Nabi yang telah tetapkan. Nabi yang telah tetapkan. Baik. Wajib setiap yang hendak melaksanakan haji atau umrah berihram di miqat-miqat yang telah ditetapkan. Jika tidak, wajib dam seekor kambing yang disembelih di Mekah dan diagih-agihkan kepada golongan miskin Mekah. Kalau dia tidak niat di miqat, dia kena buat dam. Sembelih seekor kambing dan diagihkan daging itu pada penduduk orang miskin Mekah. Penduduk Mekah pula berihram haji dari Mekah. Untuk umrah mereka perlu keluar ke tanah halal seperti Tanaim. Ini tak apalah, ini untuk orang Mekah. Waktu bertalbiyah bagi jemaah umrah bermula apabila setelah berniat ihram dan berihram sehingga permulaan tawahan kita dah terang di awal tadi. Baik, kita masuk bab yang berikutnya, larangan ketika berihram. Larangan pertama iaitu mencabut atau menggunting rambut dan bulu di badan, dilarang. Demikian juga menggunting kuku. Gunting kuku ni tuan-tuan kena tahulah. Untuk tuan-tuan faham, sebab nanti kadang-kadang jemaah bila kita pergi umrah ataupun haji ni macam-macam orang kita jumpa. Jadi untuk supaya tuan-tuan tidak serabut nanti dengar orang ni kata macam tu, orang tu kata macam ni. Jadi itulah tujuan kursus kita, supaya kita tahu situasi, kedudukan sesuatu permasalahan. Saya sebut di situ tidak ada hadis sahih berkaitan larangan mengerat kuku, tak ada. Nanti orang kata pula pasal apa tak boleh kerat kuku, hadis tak ada, larang. Ada orang nanti akan kata macam tu. Kita habaq awal-awal. Memang tak ada hadis sahih berkaitan larangan mengerat kuku. Kerana itu didapati Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ni mazhab Zahiri. Dia berpandangan orang yang dalam ihram boleh kerat kuku kerana tiada dalil yang melarangnya. Dia kata, namun saya sebut di situ, namun pandangan ini bertentangan dengan keseluruhan ulama lain. Amatul ulama, keseluruhan ulama, majoriti ramai sangat ulama ni kata tak boleh, kerat kuku ni tak boleh. Sehingga kan Al-Imam Ibnul Munzir menukilkan telah berlaku ijma' para ulama dalam larangan kerat kuku ni. Hadis tak ada, tetapi telah berlaku ijma' melarang kerat kuku. Cuba tengok ni. Ibnu Jarir pula meriwayatkan daripada Ali daripada Ibnu Abbas berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia tafsirkan ayat Al-Quran, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman summal yaqdu nafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Dalam Quran kata. Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan ayat ni, Ibnu Abbas kata at-tafath, menghilangkan kotoran itu adalah bermaksud mencukur rambut dan mengerat kuku. Bagi siapa ni? Bagi orang yang telah bertahallul. Maknanya bila bertahallul daripada haji, datang perintah kerat kuku dan cukur rambut dan kerat kuku, menunjukkan ketika berihram tak boleh kerat kuku. Betul tak? Sekalipun tidak dinyatakan secara jelas di dalam teks Al-Quran, sekalipun tidak dinyatakan jelas di dalam teks hadis, tetapi difahami dari perintah-perintah dalam Al-Quran, terdapat larangan tersebut. Sebab tu Ibnu Munzir kata seperti telah ijma' para ulama. Melainkan Zahiri biasalah, dia tak usaha nak faham benda-benda yang berada di sebalik Al-Quran. Mafhum mukhalafah, dia tak terima mafhum mukhalafah. Al-Zahiri dia tak terima qiyas. Susahlah sikit benda tu. Macam kalau tak terima qiyas, seluar dalam boleh pakai. Sebab Nabi tak sebut seluar dalam. Nabi sebut baju, seluar, khuf. Seluar dalam tak ada. Macam mana? Tapi kita tetap kata tak boleh. Kenapa? Kerana syarak telah menggabungkan. Nabi sebut tu, cuba nak bagi tahu benda-benda yang seumpama dengan tu tak boleh pakai, tak boleh guna. Lalu setiap perkara yang sama sifat dia dengan baju, seluar, khuf, dilarang pakai ketika ihram. Sekalipun tak disebut di dalam teks. Ini benda ni penting untuk kita fahami. Jadi kerat kuku pun tak boleh. Kerat kuku pun tak boleh. Ada soalan sekarang ni? Jika berlaku tanpa niat, sama, tak boleh. Gigit sama, tak boleh. Tak boleh.
Tapi jika berlaku tanpa niat atau terlupa atau jahil, maka tak apa. Duk gigit kuku, duk berihram sakan, duk tepi Masjidil Haram. Duk dalam Masjidil Haram. Duk tengok, duk gigit kuku. Isteri dia kata, "Hey bang, kita berihram ni." Terus lepaskan tangan dia. Allah, seserpih pula kuku ni dia kata. Kena kerat. Tak payah, jaga kuku. Jangan teruskan kerat kuku. Macam itulah. Tapi kalau dia kerat habis semua dah. Waktu orang buat kursus dia tak mau main. Tapi dia nak buat umrah. Alhamdulillah lah suami isteri dia main kursus umrah. Duk kerat kuku dalam hotel. Isteri dia baru keluar dari bilik ayak. Isteri kata, pasal apa kerat kuku kita berihram ni? Tak boleh ke kerat kuku? Isteri kata, itulah orang suruh pergi kursus tak mau. Lepas tu dia pun tak tahu. Tak apa, jangan kerat lagi dah. Berhenti ketika itu. Tak perlu bayar apa-apa dam. Kerana dia buat dalam keadaan jahil. Nanti orang kata pula, "Ustaz, kalau macam tu baik-baik tak payah mengaji." Kalau buat jahil tak apa. Betul tak cara fikir macam tu? Tak betul, kerana dia melaksanakan umrah penuh dengan kekurangan. Tak ada orang boleh melaksanakan sesuatu ibadah dalam bentuk yang paling sempurna melainkan dilakukan dengan penuh berilmu. Betul tak tuan-tuan? Maknanya kalau kita buat umrah, banyak larangan kita buat kerana jahil, bolehlah umrah tu. Selagi ada rukun dia, sahlah. Terangkat tuntutan untuk melaksanakan umrah yang kedua. Terangkat tuntutan. Tetapi apakah dia umrah itu diterima ataupun tidak? Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Itu masalah dia. Orang yang puasa tapi duk maki orang, duk mengumpat, bukan makilah, mengumpat. Duk puasa duk mengata orang ni, duk mengata orang tu. Puasa dia sah ke tak sah? Sah. Kalau dia buat rukun apa semua tu sah puasa. Tapi maksudnya dia tidak akan dikenakan hukuman kerana tidak berpuasa. Tetapi dia boleh pahala. Kalau dari pagi sampai ke petang duk mengumpat orang, nak dapat pahala kat mana? Sama dengan apa? Umrah ni. Kalau dia buat dalam keadaan dia jahil, banyak benda kesalahan yang dilakukan, sekalipun dia tak perlu kena dam, tetapi umrah yang dilakukan banyak kecacatannya. Takut nanti pergi ke akhirat tengok pahala, ciput orang kata kan. Ciput sangat pahala, ataupun tak ada pahala terus, hanya terangkat daripada kewajipan. Itu saja. Jadi usaha untuk buat umrah dalam keadaan ada ilmu. Yang kedua, yang tak larangan ketika berumrah, iaitu tidak boleh mengenakan wangian pada badan dan pakaian setelah berihram. Kalau baru nak ihram, kita boleh kenakan pada pakaian. Wangian yang dikenakan pada badan sebelum berihram dan kekal di badan tidak mengapa. Faham tak? Lepas mandi, kita baru nak berihram, kita kenakan wangian, kita pakai ihram. Lalu kita labbaik Allahumma umratan. Wangi itu kekal kat badan kita, tak mengapa. Selepas itu tak boleh pakai dah. Wangian yang kena pada pakaian adalah dihilangkannya dengan membasuh. Kalau ada wangian yang kena pada pakaian ihram kita, kita kena basuh dan hilangkan wangian tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala sama ada dengan kopiah, serban dan seumpamanya. Jika berlaku kerana lupa atau jahil tentang hukum wajib, segera menanggalkannya, sebaik sahaja tahu dan tiada apa-apa yang perlu dilakukan. Macam tadilah, kesalahan yang berlaku kerana jahil atau terlupa, tak ada dam, tak perlu kena dam. Yang keempat, tidak boleh memakai pakaian berjahit di seluruh badan atau sebahagiannya seperti baju, seluar, memakai khuf dan seumpamanya. Tak boleh. Kita dah terang, ya. Mas tutup mulut. Wallahu ta'ala alam, jika dilakukan kerana ada keperluan kesihatan, kalau tidak tak pakai mendatangkan mudarat, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Melainkan jika tiada lagi kain ihram untuk dipakai, maka harus memakai seluar. Demikian juga bagi sesiapa yang tidak ada selipar, maka boleh dia memakai kasut. Kalau tak ada selipar, katalah tak ada, cari jenuh semua tak ada, tak ada masalah untuk memakai kasut. Bahkan Syekh Dr. Abdul Aziz Tarifi, dia mendakwa ulama telah ijma', sesiapa yang tidak mendapati kain, yang tidak mendapat kain ihram maksudnya, dan tidak memperolehi selipar, boleh memakai seluar dan khuf, seperti yang dinukilkan oleh Ibnul Munzir. Tidak perlu juga memotong mana-mana bahagian seluar dan kasut tersebut berdasarkan hadis Ibnu Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Inilah juga pandangan Imam Ahmad yang sebut perkara tu. Kalau tak ada selipar, tak apa, pakai khuf tak perlu potong berapa. Ada orang dia suruh potong pula.
Tak perlu potong apa-apa disebabkan kita pakai itu kerana ada keperluan. Boleh memakai tali pinggang, ya. Sandal, boleh. Sandal ni dia sandal yang duduk pergi ke atas tu kan, tak ada masalah, boleh. Nah, jari nampak, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh ni kasut ataupun khuf yang menutup bahagian jari dan bahagian tumit dan atas kaki, itu tak boleh. Sandal yang ada apa, tali ke atas ni kan, jari nampak, tumit pun tak tutup, itu dia sandal lah. Slipper dia bukan kasut. Tak ada larangan, sekalipun ada orang kata tak boleh. Lagi sebenarnya di ujung tu saya ada jawab tentang persoalan tu. Baik. Boleh memakai tali pinggang dan ia tidak termasuk pakaian berjahit yang dilarang oleh seorang yang berihram. Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Tawus ni, bukan Tawus yang berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar telah mengikat perutnya dengan baju sebagai tali pinggang. Boleh, tak ada masalah. Nah, kain ihram. Nah, ni kain ihram. Kita tunjuk sedikit bagaimana cara memakai kain ihram bagi orang lelaki. Dan kain ihram ni kalau tuan-tuan tak reti ikat, nanti susah nak bergerak. Susah nak bergerak, sangkut kaki. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana cara untuk kita ikat kain ihram bagi tujuan memudahkan pergerakan kita ketika kita melaksanakan haji ataupun umrah. Kain ihram bagi lelaki, 2 helai kain macam ni. Ini untuk orang lelaki lah. Orang perempuan semua pakaian boleh. Pakaian macam ni pun boleh. Ini kain ihram, 2 helai kain ihram untuk lelaki yang macam ni. Satu dinamakan sebagai izar. Izar iaitulah kain yang tutup dari pinggang ke bawah. Itu dinama izar. Satu lagi dinama rida, iaitulah kain yang tutup daripada bahu sehingga ke bawah. Ini nama rida. Ada 2. Baik, pakai izar, cara pakai dia, tuan-tuan jangan pergi buat macam ni. Tuan-tuan balut macam ni. Tuan-tuan pergi buat ihram, jalan, sangkut. Dia sangkut, dia susah sikit. Jaga-jaga. Jadi bagaimana cara nak elak supaya kita tak tersangkut, kita boleh melangkah dengan bebas? Cara dia, kita cantumkan 2 penjuru kain ihram ni. Cantumkan macam ni. Cantum macam ni. Kemudian kita bawa pergi ke tepi. Baru kita masukkan macam ni. Kita masukkan macam ni, kemudian kita mai patah balik. Kemudian kita pun balut. Lipat ke bawah. Orang Melayu cakap apa ni? Sebab duk pakai kain plekat kan. Arab dia tak erti pakai kain plekat. Selesailah izar kita. Lalu kita melangkah dengan mudah. Dia tak sangkut, kita boleh langkah besar. Kalau tadi kalau tuan-tuan pergi belakang, mai patah balik ke depan, dia akan sangkut. Kita bergerak tu dia sangkut. Jadi macam ni, dia selamat. Aurat tidak akan terbuka. Selamat. Macam ni cara dia. Ambil satu lagi kain, iaitulah nama dia apa dia? Yang ni izar. Yang ni kita namakan sebagai rida, iaitulah yang menutup bahu orang yang berumrah. Kita pakai macam ni. Belah kiri kita pendekkan sedikit. Ataupun nak mudah tuan-tuan, tuan-tuan selit baut dalam ni. Selit macam tu. Kanan tuan-tuan angkat belakang, ataupun boleh tuan-tuan ambil ni. Kalau besar lah. Itu kain, itu pakai rida. Boleh juga tuan-tuan selit pula kat sini. Kerana yang penting menutup kedua-dua bahu. Jadilah kain ihram. Berihram tak tuan-tuan? Dia ada ittiba'. Ittiba' iaitulah ketika kita nak buat tawaf tu, kita turunkan di bawah ketiak kita, kita angkat. Itu ittiba'. Untuk tawaf saja. Bila habis tawaf kita buka semula untuk menunaikan salat di belakang maqam Ibrahim. Itu cara dia. Boleh? Nak kena buka kain pula. Boleh, ada soalan setakat ni?
Ya. Masa sa'i tidak perlu kepada ittiba'. Tidak perlu. Tidak perlu kepada buka bahu kanan. Ketika tawaf sahaja. Itu pun bukan semua tawaf. Nanti kita akan sebut lagi. Bila kita kena buat ittiba', iaitulah kita buka bahu sebelah kanan. Baik. 5, orang yang berihram tidak boleh meminang dan tidak boleh mengahwini wanita sama ada untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang kita baca bab ni, kita rasa nak menikah waktu kat Mekah tu buat apa? Kita kata kan. Waktu lain awak tak menikah waktu tu. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan. Ada orang, ada satu kes. Saya tak orang ceritalah, geng-geng Tanpa Haji cerita kat saya. Ada orang lelaki dengan orang perempuan tu, dia bercerai. Lama tak duduk sekali ni. Tiba-tiba jumpa di Mekah, tak jumpa di Malaysia. Dia pergi buat umrah ke buat haji, saya ingat. Bekas isteri dia pun pergi buat umrah atau haji juga. Pergi jumpa tu. Lah, baik pula. Oh, sudah. Bila dah baik nak buat apa? Nak menikah balik. Allah, siapa yang susah? Ustaz-ustaz Tanpa Haji kata, kami yang susah, pening kepala. Dia nak menikah, tergedik-gedik nak menikah. Macam mana cara dia? Jangan duk buat selagi dia dalam ihram, tak boleh. Tak boleh. Umrah ni tak ada masalah sangat. Pasal boleh kita buat segera kan. Tapi haji ni kena selesai tahallul thani tu. Kena buat tawaf ifadah apa semua. Baru boleh nikah. Kalau tidak, tak boleh menikah. Jadi benda tu susah. Jadi jangan, sebab tu para fuqaha tulis. Kerana ada orang ni waktu di negara dia tak nak menikah, main-main kat Mekah baru nak menikah. Tu masalah sikit. Kes terpencil ya. Baik, yang keenam, ketika berihram para wanita tidak dibenarkan memakai sarung tangan dan tidak boleh menutup muka dengan niqab. Adapun berkaitan dengan pakaian, mereka bebas memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketujuh, diharamkan seorang muslim sama ada dalam keadaan berihram atau tidak, lelaki atau perempuan, memburu haiwan darat dalam kawasan tanah haram. Ini tak boleh, ini bukan untuk orang berihram saja. Semua orang tak boleh. Dibenarkan membunuh haiwan perosak seperti dinyatakanlah hadis. Tapi kalau binatang-binatang yang memudaratkan, dia boleh pula bunuh. Kalau jengking tengah berihram, kalau tak gigit, kalau tak bunuh kalau jengking tu apa ni kan, gigit dia, bahaya kat dia, boleh bunuh berdasarkan hadis yang Nabi benarkan. Yang ke-8, diharamkan seorang muslim sama ada dalam keadaan berihram atau tidak memotong mana-mana pokok atau tumbuhan hijau yang hidup sendiri yang berada di tanah haram tanpa sebarang keperluan. Tuan-tuan duduk di tanah haram tu jangan duduk tangan tu duduk gatai. Pantang tengok tumbuhan, dia nak cabut tak? Jangan. Tak dibenarkan buat perkara sedemikian. Yang ke-9, tidak boleh mengutip barang berharga yang dijumpainya seperti wang ringgit, tak boleh. Duk pusing-pusing dekat Mas'ah, tempat di antara Safa dan Marwah, nampak ada duit jatuh sebut RM100 ustaz. Jangan ambil. Melainkan kalau kita nak ambil untuk beri kepada petugas di masjid itu untuk cari siapa, buatlah sesuatu dengan duit ni, itu tak apa. Tapi kalau ambil untuk kita, tak boleh. Jangan ambil. Emas perak yang kita jumpa pun tak boleh ambil dan seumpamanya di tanah haram, melainkan jika bertujuan mencari pemiliknya, itu tak apa. Tanah Malaysia tak boleh. Tapi ada orang dia pergi Mekah, dia kata, oi duit ni duit berkat, jumpa kat tanah haram. Ada orang bawa balik tanah haram tu, bawa balik Malaysia, simpan. Berkat-berkat tak ada, tak payah bawa balik apa semua. Tak payah bawa balik apa-apa. Baik. Perkara yang berikutnya, perkara yang dibenarkan ketika berihram, wallahu taala alam, kita tangguh seketika sehingga pukul 10.45 pagi. Jadi tuan-tuan, katanya kat sini kalau ikut nota ni ada bihun bolehlah. Siapa yang tak sempat makan tadi, makan dulu dan minum. Wallahu taala alam. Kita berkumpul semula pukul 10.45.